Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 16 Mac 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Projek jambatan Sungai Limbang yang akan memendekkan perjalanan dari Limbang ke negara Brunei Darussalam dijangka siap menjelang Oktober 2022. Projek sama juga akan meningkatkan lagi sistem perhubungan jaringan jalan raya ke 8 buah kampung yang terletak di seberang Sungai Limbang. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, berikutan kelewatan projek pembinaan jabatan tersebut, beliau telah mengarahkan pasukan task force yang terdiri daripada Brooke Dokyat dan Jabatan Kerja Raya JKR Limbang menyusun semula program kerja bagi pelan pemulihan projek. Namun demikian, saya telah mengarahkan satu task force yang terdiri daripada pihak kontraktor iaitu Brunei bersama dengan pihak JKR untuk menangani masalah ini, dan kita ada formula untuk kita resolve masalah yang dihadapi dalam kita membangunkan projek jambatan. Satu-satunya ialah kita akan melantik dua kontraktor untuk membangunkan apa disebut sebagai approach road, iaitu yang approach kepada jambatan yang akan dibangunkan oleh kontraktor yang akan kita lantik, dan seterusnya domain bridge jambatan akan dibangunkan oleh pihak Brunei kontraktor. Ini bermakna bahawa pengamatan ini dapat dipercepatkan kerana kita ada 3 organisasi yang berbabit dalam membangunkan jambatan Limbang, dan insyaAllah jambatan Limbang akan siap mengangkut peluang. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja di Limbang pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Abang Zohari turut meluluskan projek pembinaan Jalan Simpang Bukit Sagan ke Ulu Lubai sepanjang 13 km. Projek tersebut dijangka memberi manfaat kepada 4 buah rumah panjang, sekolah dan klinik di kawasan tersebut. Berita di Kuching. Kawasan Kuching Old Bazaar atau Bazar Lama Kuching merupakan destinasi wajib bagi para pelancong kunjungi apabila berada di Bandaraya Kuching. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerajaan Sarawak melalui kementeriannya mahu meletakkan kawasan itu sebagai pusat tumpuan pelancong yang datang ke Kuching selain pergi ke muzium dan tempat warisan lain. So these are among the place that we want to preserve, we want to put it into focal point for whoever tourists that are coming down here, apart from going to the museum, apart from going through the heritage trail which will be passing this area also. This is the place that they must visit, and then probably along this place they will be able to buy lots of souvenirs, antiques and things like that. There are antique shops, there are souvenir shops in and around this place, and not forgetting the culinary, the food. There are quite a number of old food court style restaurant down here where you can taste really authentic food in Kuching. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan Kuching Old Bazaar 2021 di Carpenter Street, Kuching pada Selasa. Beliau yang juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak berharap kawasan Bazar Lama Kuching dapat diperluaskan lagi ke Jalan India, termasuk juga Jalan Padungan yang dilihat sebagai salah satu komponen Kuching yang dahulu. Terdahulu, Datuk Abdul Karim dalam ucapannya berkata, beliau amat berbangga atas usaha Persatuan Komuniti Bazar Lama Kuching memelihara warisan sejarah yang terdapat di Bazar Lama itu. Laporan berita seterusnya, masalah sistem peparitan di Kampung Gong Baru, Siburan akan diselesaikan dengan pelaksanaan projek parit konkrit melalui peruntukan projek transformasi luar bandar RTP 2021 berjumlah RM100,000. Menteri Muda Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, Datuk Jerib Susil berkata, kampung tersebut sering mengalami masalah banjir terutamanya semasa hujan. Dan untuk Batu Gong Baru,
kita juga telah meluluskan RTP sebanyak 100,000 untuk perparitan di seluruh kampung. Satu masalah di sini ialah kawasan Batu Gong adalah kawasan bertakungan air kerana kawasannya rendah dan kadang-kala kalau hujan kebanyakan sungai di sebelah sana menimpas ke orang kampung. Beliau berkata demikian selepas mengadakan program walkabout dan menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP 2020 Dun Mambong Siri 3 di Kampung Batu Gong Lama dan Baru Siburan pada Isnin. Pada program tersebut, beliau telah menyerahkan cek MRP 2020 berjumlah RM100,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan sebuah gereja seperti tertera. Dalam pada itu, Dr. Jerip juga menambah sebanyak 6 projek telah dilaksana dan diluluskan bagi kawasan Batu Gongs iaitu seperti yang tertera. Pada kesempatan tersebut, beliau juga merakamkan penghargaan kepada ketua-ketua kampung yang bersikap terbuka untuk menyampaikan masalah dan permohonan penduduk kampung kepada beliau. Saya sangat gembira kerana apabila ada masalah daripada tuan kampung, kita senang meluahkan, senang menulis surat dan saya datang sini untuk meninjau jalan kaki, untuk mendengar daripada orang-orang kampung apakah masalah-masalahnya. Jadi kalau tidak meluahkan masalah, kami tidak tahu. Jadi kalau kita meluahkan, saya tahu. Jadi yang penting kami tidak janji untuk terus melaksanakan segera. Tapi kita merancang, kita bincang macam mana untuk mengadakan pelaksanaan projek ini pada masa yang akan datang. Berikut pula, Adun Batu Kitang, Lok Kiciang telah merasmikan jeti nelayan darat Sungai Lubuk Buaya pada Ahad. Pembinaan jeti tersebut hanya mengambil masa selama 5 minggu sahaja, hasil kerjasama antara Persatuan Nelayan Darat serta Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Payak Membi. Berpuas hati dan kagum dengan pelaksanaan tersebut, beliau yang juga pengerusi Majlis Pembandaran Padawan MPP turut menyerahkan peruntukan sebanyak RM10,000 bagi mengukuhkan lagi jeti tersebut agar lebih selamat untuk digunakan. Lo turut berterima kasih kepada Jabatan Pertanian Daerah Kuching atas sumbangan ikan dan anak buah pokok kelapa di sungai berkenaan. Dalam pada itu, beliau juga mengambil inisiatif untuk menurap jalan dari Kampung Payak Membi ke jeti tersebut dengan batu-batu terlebih dahulu sebelum disiapkan menjadi jalan raya yang sempurna dengan menggunakan peruntukan MRP. Berita selanjutnya, Rumah Biro Wanita Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Bakam kini telah siap dan sudah boleh digunakan bagi menjalani aktiviti wanita. Adun Lambe Ripin Lamat berkata, dengan siapnya Rumah Biro Wanita Kampung Bakam ini membolehkan diadakan pelbagai aktiviti untuk kepentingan wanita termasuk program di peringkat kampung. Saya pun maklum pihak Biro Wanita memerlukan rumah yang barulah, bangunan yang baru. Oleh demikian kita telah memperuntukkan RM50,000 kepada pihak Biro Wanita Bakam supaya dapat dibina rumah yang hari itu untuk kegunaan Biro Wanita, bersesuaian sekalinya bersebelahan dengan Dewan yang mana apabila ada program senang untuk pihak wanita. Selalunya pihak wanita lah yang gaguh berurusan hal makanan, jamuan dan sebagainya. Beliau yang berucap dalam majlis perasmian Rumah Biro Wanita Kampung Bakam baru-baru ini turut memberitahu akan menambah jumlah peruntukan bagi membeli dan menyediakan kelengkapan dalaman rumah tersebut. Kita akan bagi peruntukan tambahan untuk penambahbaikan di dalam seperti kipas, penghawa dingin dan sebagainya lah, apa yang diperlukan supaya dapat digunakan sepenuhnya dan memberi keselesaan kemudahan kepada semua biro wanita dan juga penduduk-penduduk yang menggunakan rumah biro wanita itu.
Berita di Kuching, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU terus memastikan tebingan Kuching atau lebih dikenali sebagai Kuching Waterfront kekal sebagai salah satu destinasi pelancongan dan riadah yang bersih dan menarik di Kuching. Sebagai pengurus baharu Kuching Waterfront, DBKU sedang dan telah melaksanakan beberapa kerja penambahbaikan dan perkhidmatan seperti pembersihan di sepanjang Kuching Waterfront yang meliputi kerja-kerja mengilap dan mengecat kayu railing, water jetting untuk ponton dan laluan pejalan kaki. Selain itu, DBKU juga menaik taraf tempat letak kereta bersebelahan pejabat pengurusan Kuching Waterfront, mengecat semula petak tempat letak kereta dan pembersihan di sepanjang Sungai Bintango. Turut dilakukan kerja-kerja pemotongan rumput dan penyelenggaraan softscape dalam kawasan Kuching Waterfront, kerja pemasangan, penyelenggaraan dan membaik pulih lampu LED string dan termination box di sekitar Kuching Waterfront serta menukar dan memasang kabel baru incoming, pendawaian dalaman dan kotak submeter bagi kios dan pushcart. Kerja-kerja menaik taraf laluan berbumbung di Kuching Waterfront kini giat dilakukan dan akan disambung dengan kerja menaik taraf fasiliti di Got Down Amphitheatre. Pelbagai proposal baru yang lain juga akan diimplementasi, antaranya ialah covered walkway structure for night market and pedestrians dan pembinaan taman hijau Petronas yang dijangka siap pada awal tahun 2022. Berikutnya, sebanyak 4 notis kompaun telah dikeluarkan Penguatkuasa Majlis Bandaraya Miri MBM atas kesalahan melanggar prosedur operasi standard SOP COVID-19. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang dalam kenyataan media pada Ahad berkata sepasukan penguatkuasa MBM dan 4 pegawai kesihatan Miri telah menjalankan operasi pertama mereka meliputi kawasan Bandar Baru Permajaya, Senadin dan Tudan pada 13 Mac 2021. Pegawai penguatkuasa MBM dan kesihatan telah mengeluarkan 4 notis kompaun dengan setiap kompaun adalah sebanyak RM1,500 melibatkan orang awam, 2 salon kecantikan dan 1 kedai makan. Operasi itu telah dilaksanakan mengikut Seksyen 15 Ordinan Perlindungan Kesihatan Awam Sarawak 1999. Dalam kenyataan sama, Adam turut memberitahu operasi itu akan diteruskan dari masa ke semasa di Bandaraya Miri. Menurutnya lagi, tindakan penguatkuasaan yang lebih ketat sekarang dianggap perlu memandangkan penularan wabak pandemik COVID-19 di Miri masih belum menampakkan penurunannya. Beralih ke perkembangan di Kapit, Jalan Selirik Kapit berdekatan simpang ke Kuartus Pantor akan ditutup sementara bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan akibat tanah runtuh di jalan itu. Menurut notis yang dikeluarkan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak bahagian Kapit, penutupan sementara itu akan bermula pada 19 sehingga 28 Mac 2021 pada jam 7 pagi hingga 5 petang setiap hari. Selepas jam 5 petang, orang awam dibenarkan menggunakan jalan tersebut. Justru orang ramai atau pengguna jalan raya di kawasan berkenaan dinasihatkan untuk merancang perjalanan terlebih dahulu dan mematuhi segala arahan serta papan tanda keselamatan yang telah disediakan. Sepanjang tempoh itu, sekiranya mempunyai sebarang aduan dan pertanyaan berkaitan aliran trafik, orang awam boleh berhubung dengan pejabat JKR bahagian Kapit di talian 084 796 040 pada waktu pejabat dan PPES Work RMU Kapit di talian 084 799 175. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.